Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-25 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang kita akan berkongsi tentang persiapan dalam menghadapi saat kematian dan juga bagaimana kita akan berpindah ke alam yang baru selepas kita meninggalkan dunia yang sementara ini. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih Nuridah Azim dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Ada Norfah, Nana Diduna, user 549, Along Ain, kemudian sahabat-sahabat lain. Kemudian di FB yang saya perasan di ruangan komen ada Ummi Zayhadi, Merwani, Azima, kemudian Ummi Zayhadi, Mazna Abu Bakar, Amida Rauda, Ninda Anis, Aziza Izzah, Kamiza Muhammad Amil, Ji Fozia, Muhammad Hardi, Safia Sapian, Zakiyah Noni, Zaliha Kamaruddin, Wan Muhammad Suid, Syed Ahmad, Salsabil Muhammad Noor, Zainun Hadi, kemudian Habibah Suib, Saadiyah Muhammad Arifin, Rabiha Abdul Ghani, Siti Zabidah, Abdul Hamid, Maimunah Sa'ad, Nur Hazi, Izzi Aish, Nurizita Arifin, Zakiyah Noni, Saadiyah, Arina Umar, Yaya Lia, serta ahlan-ahlan Salbiah Ali, Sabariyah Surin, Nazlina, Ciani, Nasimah dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Saya harap suara saya jelas, line saya elok. Kalaulah ada sedikit sebanyak gangguan daripada sudut lain, maka mohon sahabat-sahabat untuk maklumkan insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita dah tiba pada muka surat yang ke-89. Muka surat yang ke-89. Yang mana kata Sayyidina Ali berkenaan tentang hakikat dunia mengikut pandangan beliau. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengikut beliau, dunia ini adalah umpama ular. Umpama ular. Hayyah. Umpama ular. Muka surat yang ke-89. Yang mana ada gambar ular di situ. Lalu kata Sayyidina Ali, dunia ini adalah umpama ular. Apakah maksud beliau umpama ular? Maka beliau terangkan, sesungguhnya dunia itu umpama ular, yang mana sentuhannya lembut. Lembut sentuhan dia. Dunia pada waktu itu bila nak menarik kita, nak pada waktu itu menjauhkan kita. Bukanlah semua urusan dunia pada waktu itu menjadikan kita sia-sia. Sebab kita memang berada di dunia. Dan tak semestinya semua orang yang ada harta semua lalai. Sebabnya begitu banyak daripada para imam, begitu banyak daripada para ilmuwan, begitu banyak daripada para sahabat bahkan yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tapi mereka pada waktu itu boleh mengawal diri mereka, menggunakan harta pada tempat yang sebaiknya. Begitu juga para Nabi, seperti mana Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Allah Daud. Ahlan-ahlan,
sahabat-sahabat yang baru join, maka kenapa Sayyidina Ali berikan perumpamaan dunia? Kerana sentuhannya lembut. Sentuhannya adalah lembut. Kadang-kala ular datang kepada kita pun kita tidak perasan pergerakan dia, sentuhan dia. Tetapi apabila terkena patukan dia, kata Sayyidina Ali, namun racunnya boleh membawa kepada membunuh. Maka begitulah juga dunia. Dunia ianya adalah lembut, halus. Namun kalau tidak berhati-hati, maka sebenarnya ketamakan pada dunia, cinta yang melampau pada dunia, mengutamakan dunia lebih daripada segala-galanya, sebenarnya boleh membunuh, bukan sekadar membunuh kehidupan dunia kita, tetapi membunuh hati kita, membunuh dalaman kita. Sebab itu kita lihat daripada zaman berzaman, pernah kerana dunia, ketamakan dunia, Madinah diserang oleh tentera-tentera Yazid bin Muawiyah. Dibunuh semua yang berada di Madinah. Pernah kerana ketamakan dunia, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu dibunuh di kawasan Masjidil Haram, dan pada waktu itu Baitullah dibakar kerana ketamakan dunia. Maka sebab itu dunia, apabila kita tidak berhati-hati, maka sebenarnya ianya adalah racun yang boleh membunuh. Maka sebab itu, semasa kita berada di dunia, kita perlu sentiasa diberikan peringatan. Kita sentiasa perlu kembali kepada Tuhan. Kita sentiasa perlu mengambil pengajaran daripada Al-Quran, kerana hakikatnya peringatan adalah bermanfaat untuk orang yang ada iman. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Seterusnya kita dah mula masuk ke alam yang ketiga. Kita dah baca tentang alam roh secara ringkas. Kita telah baca tentang alam kandungan ibu. Kita telah baca tentang fasa-fasa ringkas kehidupan kita berada di dunia. Maka ini adalah poin utama kitab ini ditulis, iaitu ziarah ke alam barzah. Dan untuk itu apakah tagline beliau? Permulaan kehidupan kekal abadi. Barzah adalah permulaan, dunia sebenarnya adalah sementara. Sementara je dunia. Dunia yang kadang-kala kita nampak orang berebut, orang jatuh menjatuhkan, daripada kawan bertukar lawan jadi kawan balik, kepada lawan, kawan lawan. Pening kalau kita tengok daripada sudut urusan dunia. Kejap kawan, kejap lawan, jadi kawan balik. Tukar kepada lawan, jadi kawan balik. Tukar balik kepada lawan. Maka itu adalah urusan dunia. Masing-masing pada waktu itu mengejar akan urusan dunia masing-masing. Moga Allah pelihara kita. Kita pun kadang-kala kita nak cakap banyak pun kita risau. Sebab kalaulah Allah uji kita dengan ujian yang sama, belum tentu pada waktu itu kita selamat. Moga Allah jauhkan kita daripada fitnah dunia dan juga fitnah-fitnah lain yang boleh merosakkan agama kita. Maka penulis membawa tajuk ziarah ke alam barzah. Apakah alam barzah mengingatkan kita? Kata penulis, permulaan kehidupan yang kekal abadi. Selepas kita melalui kematian di mana roh dipisahkan daripada tubuh badan, dah tak ada dah kematian selepas daripada itu. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kejap saya betulkan. Dia nampak macam sengit. Okey. Harap dah betul lah. Okey. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, ahlan-ahlan. Okey. Lalu ziarah ke alam barzah, alam yang keempat. Kita dah baca serba sedikit tentang alam roh. Banyak yang kita tak ingat tentang alam roh. Kita dah baca tentang alam kandungan, yang mana tak banyak yang kita bahkan tak ingat apa-apa daripada apa yang berlaku di alam kandungan. Kemudian yang ketiga, alam dunia. Dan keempat adalah alam barzah. Kata penulis, bermulanya kehidupan kekal abadi. Maka di alam barzah ini ada beberapa terminal untuk kita mudah faham.
Macam kita dalam perjalanan kita mungkin nak pergi utara ataupun nak pergi selatan. Kadangkala bas yang kita menaiki, kenderaan yang kita naiki, pada waktu itu ada tempat-tempat terminal yang dia berhenti. Macam contoh kereta api, ada terminal-terminal yang dia berhenti. Maka begitu juga alam barzah ada beberapa terminal. Maka kata penulis, terminal yang pertama, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan ini maksud ayat Al-Quran. Firman Allah pada surah Ali Imran, firman Allah pada surah Al-Anbiya, firman Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu, tiap-tiap nafsin yang ada nyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasai mati. Setiap yang bernyawa. Bahkan malaikat sendiri akan merasai mati. Bahkan malaikat maut sendiri yang dicabut roh-roh orang, malaikat maut pun akan merasai mati. Jin, iblis, syaitan, semua akan merasai mati. Yang tidak langsung merasai mati, kekal hidup selama-lamanya, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat maut pun akan merasai mati. Iblis, dia pernah minta supaya tak merasai mati. Dalam Al-Quran, di dalam suratul Hijr, pada juz yang ke-14, Iblis pernah berkata kepada Allah, dia punya permintaan, anzirni ila yaumi yub'atsun, bagi aku peluang untuk hidup sampailah hari kebangkitan. Allah kata tak boleh. Innaka minal munzarin, engkau akan diberikan masa untuk buktikan yang kamu berjaya menguji, menjauhkan manusia daripada Allah sebanyak mungkin. Tapi sekadar ila yaumil waqtil ma'lum, kepada waktu yang tertentu. Tak boleh pada waktu itu selamat daripada kematian. Semua akan merasai mati. Persoalannya, adakah kita dah bersedia untuk mati? Adakah kita dah bersedia? Sebab itu semalam kita kongsikan pentingnya mempunyai muhasabah. Pentingnya muhasabah. Pentingnya untuk kita ada cek amalan-amalan kita. Supaya kalaulah amalan yang tak elok, kita boleh cepat-cepat taubat. Kalau ada amalan yang sia-sia, kita boleh cepat-cepat tinggal. Kalau ada amalan yang baik, kita boleh tambahkan. Ataupun bukan semalam saya kongsi, pagi tadi dalam hayati Quran. Dan kemudian saya kongsikan kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang hisab. Kata Umar bin Khattab, orang yang membiasakan dirinya untuk menghitung amalannya di dunia, yakhafu, nescaya akan ringan hisabnya di hari akhirat. Lalu sebab itu, apabila kita sedar yang kita akan mati, persoalannya adakah kita dah buat persiapan untuk mati? Okey. Sebab itu kata penulis muka surat 93, setiap yang bernyawa, semua manusia, jin, iblis, syaitan, hatta malaikat maut sekalipun, pasti akan merasai mati. Maka apakah maksud mati untuk manusia? Mati adalah terputusnya perhubungan antara roh dan jasad. Itu adalah mati. Bukannya roh kita mati. Tidak, roh kita masih hidup. Cuma tubuh badan kita yang kita bangga ni akan mati. Tubuh badan kita yang kadang-kala dulu kita sombong dengan dia akan mati. Wajah yang kita bangga-banggakan akan mati. Lalu apakah maksud mati? Allah pisahkan hubungan yang ada di antara roh. Sebenarnya yang menghidupkan tubuh badan ni adalah roh. Tubuh badan ni tak ada apa. Tubuh badan ni bila roh tinggalkan dia busuk. Dia busuk. Bila tak ada roh kita nampak busuk tubuh badan ni. Cubalah biarkan mayat tu beberapa ketika busuk tubuh badan. Kadang-kala tak ambil masa tak lama dia mula membusuk. Dia punya perut mula mengembung. Bahkan kadang-kala binatang mula datang untuk makan. Tak ada apa-apa pun tubuh badan. Yang kita bangga, yang kita sombong, yang kita pada waktu itu bongkak, yang kita pada waktu itu terlalu jaga dia siang dan malam,
Tapi sebenarnya akan datang, kita akan ditinggalkan dia. Yang sebenarnya adalah roh kita. Roh kita yang asal. Sebab itu apakah maksud kematian? Kata penulis, maksud kematian adalah hubungan yang ada di antara roh dan tubuh badan. Allah putuskan, Allah pisahkan. Maka pada waktu itu dipisahkan hubungan di antara tubuh badan dan roh. Roh dibawa keluar, maka tubuh badan tidak ada sebarang fungsi. Tubuh badan pada waktu itu dikembalikan ke tanah. Kerana daripada tanah dah asal dia. Tubuh badan pada waktu itu sebahagian besarnya menjadi makanan binatang-binatang yang berada di dalam bumi. Nanti, bila di hari kiamat kelak, Allah bagi tubuh badan yang baru. Allah akan bagi jasad yang baru. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Terima kasih kepada yang bantu untuk kongsikan. Kalau ada yang baru join, mohon bantu untuk sebar luaskan. Terima kasih Mr. Rudy, terima kasih sahabat-sahabat yang beri gift di TikTok dan juga yang beri gift di FB. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Maka apakah mati? Ini apa penerangan penulis. Bila kita kata semua yang bernyawa akan merasai mati, maka matinya manusia adalah Allah putuskan hubungan yang ada di antara roh dan jasad. Dan apabila matinya manusia, apa yang berlaku? Kata penulis, dan detik permulaan menuju ke alam akhirat. Dah mula dah perjalanan kita yang sebenar. Dah habis dah peluang untuk pada waktu itu melakukan amalan. Dah habis dah peluang. Dah habis dah peluang untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Dah habis. Maka sebab itu, kata penulis, bila datangnya kematian, ini adalah permulaan kita menuju ke alam akhirat. Sebab itu tagline untuk alam barzah ini apakah dia? Permulaan kehidupan yang kekal abadi. Namun tidaklah terus pergi akhirat. Dia ada perjalanan dia. Dia ada terminal dia. Dia ada pada waktu itu apa dia punya perjalanan yang perlu dilalui. Kata penulis lagi, alam barzah adalah alam yang akan ditempuhi selepas alam dunia. Alam barzah. Selepas kita dah selesai alam roh, alam rahim, kandungan ibu. Selepas alam rahim, kandungan ibu, alam dunia. Dan selepas alam dunia, sebelum dalam perjalanan kita menuju ke akhirat, maka kita bermula kehidupan di alam barzah. Alam barzah adalah terminal pertama menuju sebuah perjalanan yang sangat panjang. Panjang sebenarnya. Dalam kubur perjalanan itu panjang. Nanti ketika mana hari kebangkitan, panjang waktunya. Ketika mana mahsyar dikumpulkan, panjang. Ketika mana hisab, ambil masa yang lama. Sehinggalah akhirnya manusia ditentukan sama ada ke syurga dan neraka. Dia bukan macam mati, terus bangkit, syurga neraka. Tak. Sebenarnya perjalanan yang panjang. Kita ingat kehidupan di dunia ni panjang, 60-30 tahun. Nanti kita akan baca betapa lama kita berada di alam mahsyar. Berapa lama kita akan berada untuk menunggu Allah panggil untuk hisab dan perhitungan. Lalu sebab itu kata penulis, menuju ke alam akhirat sebenarnya adalah minta maaf, tersedak pula. Bismillah, minta maaf tak ada cawan. Allah. Tersedak, minta maaf. So tadi makan aiskrim. Ada cawan ke? Cawan. Tadi makan aiskrim, baru sihat. Satu keluarga demam. Baru sihat, makan lagi aiskrim. Lalu, cawan. Tak cawan. Okay, bismillah. Saya minta izin untuk minum. Sahabat-sahabat tengah minum apa petang-petang ni? Mungkin ada tengah minum kopi, Nescafe, jus. Okey.
Betul, terima kasih Mr. Rudy. Terima kasih. Aiskrim tu ubat. Oh, betul ke Nazlina? Anak saya dengar ni suka. Tak sihat lagi. Okey. Lalu poin yang pertama kata penulis, setiap yang bernyawa pasti mati. Poin yang kedua, apakah erti mati? Terputusnya hubungan antara roh dan tubuh badan. Poin yang ketiga, sebenarnya perjalanan menuju ke akhirat adalah perjalanan yang panjang dan permulaannya adalah pada waktu itu alam barzah. Masya Allah. Ada yang makan air kelapa, minum air kelapa, ada yang rojak, Masya Allah. Air masak, minum air masak, Masya Allah. Nescafe, seronok, seronok. Air sirih juga ubat untuk batuk. Air sirih, saya tak pernah minum. Ada yang minum teh, Alhamdulillah. Air sirih saya tak pernah minum lagi. InsyaAllah boleh cuba. Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang meluangkan masa. Minum kopi baru segar. Betul Tuan Rudy. Okey, air mineral. Ada yang minum air mineral. Ada yang minum, okey, macam-macam, Masya Allah. Okey, lalu itu 3 poin. Lalu kata penulis, berkenaan tentang poin yang keempat, mati adalah ketentuan Allah yang pasti akan terjadi. Pasti terjadi. Ada tak orang yang boleh lari daripada mati? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikumul maut." Kat mana pun kamu berada, maut dan kematian pasti akan datang mencari kamu. Tak ada tempat yang kita boleh sembunyi. Tak ada tempat. Ada orang yang mungkin dia berhutang, dia tak mampu nak bayar, dia menyembunyikan diri, dia mungkin boleh sembunyikan diri. Ada orang yang dilari daripada pihak berkuasa bertahun-tahun, dia mungkin boleh sembunyikan diri. Tapi bila tiba je waktu kematian, dan ianya adalah ketentuan Allah, sebab itu mati semua agama percaya. Kehidupan selepas, kebangkitan selepas mati, ada agama yang tolak. Tetapi mati semua percaya. Tak ada yang menafikan kematian. Cuma ada yang tak nak mati je. Ada yang pada waktu itu takut untuk mati. Tapi kata penulis, poin yang keempat, mati adalah ketentuan Allah yang pasti akan terjadi dan kita tidak dapat lari daripadanya, tak kira di mana kita berada. Tak ada orang yang boleh lari daripada kematian. Pernah dengar tak ada orang boleh lari daripada kematian? Tak pernah ada. Walaupun dia keluar daripada bumi sekalipun, dia duduk dekat planet mana sekalipun, kematian pasti akan datang. Manusia dicipta, dihidupkan di dunia untuk mati. Sebab itu saya ingat ada sebuah pepatah syair, terjemahan dia, yang mana berapa banyak orang yang sedang hidup di dunia, sebenarnya kain kafan untuknya telah disediakan. Kain kafan untuknya telah disedia. Cuma pada waktu itu dia masih lagi hidup dalam keadaan seronok dan dia rasa usia dia masih panjang. Tapi sebenarnya kain kafan untuknya telah ada. Dan kita pun tak tahu dalam tahun 2023 berapa banyak sahabat-sahabat yang mungkin pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya, saya tak perasan di ruangan komen sebab saya hanya kenal nama-nama yang komen. Tuan Rudy kata, lagi lari lagi cepat mati. Lagi lari lagi cepat mati. Lalu kadang-kadang saya tak perasan, tapi banyak yang PM, message, kata yang mana keluarga dia biasa join Hamba Ilahi, program petang-petang, dah meninggal dunia. Ada beberapa. Dan tahun 2023 pun kita tak tahu giliran siapa. Kalau giliran saya pergi dulu, nanti sahabat-sahabat bacalah buku ni sampai habis. Jangan jadi macam sebahagian tempat, bila mati guru, dah tak buka buku. Lalu bila guru mati, dah tak buka buku. Padahal boleh je kita baca sampai habis. Lalu kalaulah pada waktu itu saya meninggal dulu, jangan pada waktu itu tak habis baca buku. Habiskan buku pada waktu itu. Lalu tahun 2023 pasti ada di antara kita yang pergi. Tapi mudah-mudahan insya-Allah dengan majlis ilmu yang kita join, dengan amalan yang kita buat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita yang tidak seberapa. Terima kasih Mama Shesila, terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat yang lain. Maka kata penulis,
dan berdasarkan surah Ali Imran ayat 183. Firman Allah, surah Ali Imran adalah surah yang ketiga, ayat 185. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Semua yang bernyawa pasti akan merasai mati. Atiyah, sini. Nak bagi salam, nak habis dah ni, cepat. Okey. Firman Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ada banyak orang tanya kenapa dia berbuat baik tak nampak balasan dia di dunia. Tak nampak balasan dia di dunia. Kenapa tak nampak balasan dia di dunia? Kerana Allah sebut balasan yang sempurna hanyalah di hari akhirat. Doakan dia. Mata dia sakit pula. Bukan senyum sini, senyum sana. Sana senyum. Dah nampak gigi dah. Kepada yang biasa join live dulu tak ada gigi. Sekarang dah ada gigi dah. Tunjuk gigi. Tunjuk gigi. Doakan saya. Doakan. Cepat sihat mata. Okey? Dah. Okey, dah habis nak habiskan ayat ni. Cukup, bye-bye. Assalamualaikum. Istiqamah dia. Kalau dia tidur, dia tak datang lah. Tapi kalau dia dengar suara kita buat live, dia akan datang. Istiqamah. Dia nak tunjukkan yang dia pun hadir majlis ilmu. Okey. Maka firman Allah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan. Kalaulah ada orang kata, kenapa saya dah buat baik tak nampak balasan? Kenapa saya dah buat jahat tak ada pun hukuman? Kerana yang benar-benar balasan yang pasti adalah pada hari kiamat. Kadang-kala di dunia untuk yang buat maksiat Allah bagi peluang. Kadang-kala untuk yang baik, kenapa Allah tak bagi balasan sepenuhnya? Kerana Allah nak simpankan untuknya di hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, lalu siapakah orang yang benar-benar berjaya? Faman zuhziha 'anil nar, dan sesiapa yang dapat dijauhkan daripada neraka, langsung tak perlu masuk neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga. Faqad faz, itulah sebenarnya kejayaan. Masya-Allah. Apakah kejayaan yang sebenar? Kalaulah kita tak perlu masuk neraka. Apakah kejayaan yang sebenar? Bila kita dapat masuk ke syurga. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap daripada kita adalah penghuni syurga Jannatul Firdaus tanpa hisab, tanpa perhitungan. Amin, amin ya rabbal alamin. Firman Allah lagi, dan ingatlah, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat ini, dan ingatlah bahawa wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesarannya hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Surah Ali Imran ayat 185. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 94 esok. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang meluangkan masa. Moga Allah balas dengan keberkatan pada masa, keberkatan pada nikmat yang lain. Kita jumpa esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran. Terima kasih semua. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian buku Mahsyar, boleh tekan link yang berada di ruang komen. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Jumpa lagi insya-Allah.